Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton di rumah, Cik Man harapkan semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga. Dan kita jumpa lagi dalam episod kali ini masih lagi di bawah tema Rukun Islam, dan tajuk ataupun perbahasan yang kita nak bincangkan ialah tentang puasa, dan adalah sakit-baki nanti kita akan bincang tentang haji dan juga zakat. Itu termasuk daripada rukun Islam yang 5. Okey, jadi sebelum Cik Man menghuraikan lebih panjang, hari ini kita mungkin akan ambil banyak soalan-soalan yang berkenaan dengan puasa. Sebab kadang-kadang bila sebut puasa ni, setiap tahun orang akan tanya soalan yang sama juga. Ini pengalaman Cik Man secara peribadi. Tak tahulah, mungkin ada ustaz-ustaz di luar sana ataupun penceramah-penceramah ataupun sesiapa sahaja adik-adik yang mengambil pengajian Islam, yang member-member yang tak ambil pengajian Islam itu akan menjadikan kita sebagai tempat rujukan. Mereka pasti akan bertanya soalan yang sama berkenaan dengan puasa. Sebab puasa ni setahun sekali. Jadi kadang-kadang orang terlupa. Kita nak marahkan dia pun tak jadi juga kan. Padahal tahun lepas ataupun 2-3 tahun lepas dia dah bertanya soalan yang sama, tapi dia ulang juga. Mungkin disebabkan dia nak kukuhkan ingatan ataupun dia tak yakin dengan apa yang dia telah buat sebelum ini. Baik. Jadi sebelum kita bergerak lebih jauh lagi untuk menguraikan tentang tajuk kita pada minggu ini, apa kata sebagaimana biasa kita menonton video ini terlebih dahulu. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, korang semua sudah pun menonton video sebentar tadi, dan sekarang ini kita cuma nak mengambil soalan-soalan ataupun membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, ataupun mungkin ada soalan-soalan lain yang random yang ditanyakan oleh netizen ataupun soalan-soalan yang memang biasa ditanya oleh masyarakat kita di luar sana. Antaranya orang bertanyakan tentang puasa. Soalan pasal puasa ni kadang-kadang ada soalan luar kotak juga. Ada yang Cik Man pernah dengar satu soalan tu, Cik Man ataupun Ustaz ditanya siapalah, tapi soalan tu berbunyi begini: macam mana kalau kita ni tahu bahawa waktu yang kita boleh buka puasa ialah ketika terbenam matahari kan, tapi macam mana kalau matahari tak terbenam? Allahu Akbar. Tak tahu nak bagi ilmu ke nak bagi kaki kan, tapi sabar jelah. Dia nak bertanya tu mungkin dia betul-betul tak tahu. Maka pentingnya persoalan itu untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi antara soalan-soalan yang ditanya ialah, Cik Man, apakah rukun puasa? Itu benda yang paling asas lah. Rukun puasa yang sebelum ni kita telah terangkan. Yang pertama, niat. Sebab apa niat? Sebab niat ini menjadi kayu ukur kepada keabsahan ataupun kesahihan sesuatu ibadat. Bahkan niat itu yang membezakan antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Ketika nak semayang, kita tak akan nawaitu saumarodin, kita nak mengangkat takbiratul ihram, maka tak betul waktu tu niat puasa untuk semayang. Ketika niat puasa malam hari itu pula kita baca niat semayang. Maka sebab tu niat memainkan peranan penting di dalam membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, faedah niat ialah niat ini dapat membezakan antara adat dengan ibadat. Contohnya Cik Man bagi, sebelum Cik Man nak terangkan pasal rukun puasa, Cik Man nak bagi penerangan tentang seseorang yang mandi setiap hari. Mandi sudah menjadi rutin. Kenapa kau mandi? Sebab nak jaga kebersihan. Kenapa kau mandi? Sebab mak ayah aku mandi, sebab tu aku mandi. Itu dah jadi adat kebiasaan. Jadi kita tak ada keistimewaan apa-apa mungkin daripada segi pahala, sebab kita hanya menjadikan mandi itu sebagai adat dan kebudayaan biasa. Tapi kalau kita tukar adat itu kepada ibadah dengan menambah niat, kenapa kau mandi? Kerana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Tengok, dia dikaitkan dengan Nabi. Maka bila dikaitkan dengan Nabi, sudah pastinya kita akan mendapat pahala. Maka niat itu membezakan antara ibadah dengan adat. Kan dapat dah nilai tambah, padahal tak susah pun. Kita cuma nak buat kerja dari segi hati je. Niat aja. Aku mandi ni bukan adat semata-mata, bukan ikut orang, bukan ikut mak ayah aku budaya dalam rumah ni selama bertahun-tahun, tapi ikut perintah Nabi supaya menjaga kebersihan. Dan salah satu daripada cara untuk menjaga kebersihan adalah dengan mandi. Okey, berbalik kepada soalan yang memang famous netizen tanya ataupun sesiapa pun, apakah rukun puasa? Rukun puasa ni sikit aja, dua je. Yang pertama niat, yang kedua
menahan diri daripada makan dan minum ataupun sebarang perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Baik, kemudian ada soalan-soalan daripada netizen. Cik Man, bila kita nak berniat puasa itu Cik Man, adakah kalau kita bangun-bangun saja pada satu Ramadan itu pukul 9 pagi dan kita tak berniat pada malam hari ni, cuma sahur tu saya sempat makan sikit je, jadi adakah sah puasa? Ini kekeliruan di kalangan kita. Sebab dia ingat niat itu memang kena nasyid ramai-ramai lepas sembahyang tarawih. Nawaitu saumaradin, sahaja aku berpuasa esok hari. Yang tu bukan berniat, yang tu lafaz niat. Kalau tak lafaz niat selepas sembahyang tarawih pun tak ada masalah. Yang penting kita ingat, kita faham, kita yakin, kita tahu esok pagi kita nak buat apa. Okey? Itu satu. Jadi maknanya lafaz niat nawaitu saumaradin itu tak wajib. Dia cuma menjadi pembantu kepada untuk mengukuhkan niat kita sahaja. Sebab niat itu kerja hati. Tapi soalan tanya ni dia sempat pula makan sebutir 2 kurma ataupun sahur. Jadi dia makan sahur, cuma dia tak berniat. Dek, untuk pengetahuan adik, bangun sahur tu memang niatlah tu. Sebab dalam banyak-banyak bulan mana yang kau bangun sahur? Bulan puasa aja. Jadi apa tujuan bangun sahur? Sebab kita tahu lepas sahur tu, besok pagi tu kita tak boleh makan. Sebab tu kita kena cover dengan sahur. Sebab apa tak boleh makan? Sebab kita faham yang keesokan harinya lepas subuh tu kita akan berpuasa. Maknanya sesiapa yang bangun sahur, automatik dia sudah berniat. Kita tengok mak kita tak pernah bangun pagi awal pukul 4 pagi. Tiba-tiba ada satu bulan tu dia bangun pukul 4 pagi. Takkanlah kita boleh tanya, mak kenapa mak masak pukul 4 pagi? Maknanya bila mak masak sahur, mak tahu mak masak sahur ni sebabkan kita nak puasa. Kan dah berniat dah. Jadi sebenarnya sahur itu sendiri secara automatik menjadi lambang yang kita sudah pun berniat. Jadi adik jangan risau, tak ada masalah dalam bab berniat ini sebab bila bangun sahur itu confirm sudah berniat. Satu lagi Cik Man nak kongsi pasal niat. Di kalangan ulama ada perbahasannya tentang niat. Maknanya niat dari segi sehari sekali saja pada malam yang pertama itu ataupun kena niat tiap-tiap hari. Okey. Ulama berpecah kepada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahawa kalau kita niat malam yang pertama, besok 1 Ramadan, malam ni kita berniat untuk wakil sebulan, so tak ada masalah. Kita niat untuk sebulan berpuasa, jadi hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima kita terlupa niat, tak ada masalah. Dia dah cover dengan niat yang hari pertama. Yang itu menyelamatkan keadaan. Tapi kalau kita ingat tiap-tiap hari untuk berniat, maka alhamdulillah itu lebih bagus untuk kita tajdid ataupun renew niat kita. Tapi kalau terlupa, tadi dah backup. Yang mana? Yang niat pada malam yang pertama. Maka ini perbahasan di kalangan ulama yang memberikan keringanan kepada kita umat Islam, yang kita juga manusia yang kadang-kadang lupa. Okey, kemudian soalan yang seterusnya Cik Man berhenti dulu sebab kita akan jumpa selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Jadi masih setia bersama Cik Man. Terima kasih. Kita sekarang ni sedang belik-belik soalan-soalan daripada netizen. Okey, ada satu situasi yang netizen pernah tanya ataupun mungkin pernah berlaku pada korang. Contohnya dia bangun sahur, kemudian dia makan untuk sahur lah. Tiba-tiba azan berkumandang. Waktu dia baru nak angkat sudu. Ni mungkin bagi orang yang dia bangun-bangun lagi beberapa saat nak azan kan. Dia angkat aja sudu ataupun angkat aja cawan ataupun angkat tangan. Dia belum makan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi macam mana ni? Adakah saya nak meneruskan apa? Baik, jangan risau. Islam ada jalan keluar. Sebelum tu Cik Man pesan pada diri sendiri dan adik-adik sana, korang disiplinkan waktu. Jangan tepat-tepat dekat-dekat nak azan tu korang bangun. Sebab sahur ni perkara yang penting dalam puasa. Walaupun dia sunat, tapi dia berkat. Apa kata Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sahur? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bangunlah sahur, bersahurlah, ambil sahurlah. Sesungguhnya pada perbuatan kita bersahur itu ada berkat. Itu yang pertama, faedah sahur. Yang keduanya, faedah sahur untuk membezakan ibadat kita dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun ada puasa juga. Dia pun ada cara puasa dia juga. Terutama dia Yahudi. Yahudi berpuasa tapi dia tak ada sahur. So kita nak beza dengan Yahudi, kita umat Islam berpuasa tapi ada sahur. So banyak benda, semua perkara yang Nabi ajar mesti membezakan kita dengan agama-agama yang lain
lain. Okey, tapi kes yang netizen ni tanya tadi, dia baru bangun, belum masuk sebutir kurma pun, tiba-tiba nak suap nasi suapan yang pertama, Allahu Akbar, dendam 1000 tahun dengan si Bilal yang azan tu kan. Kita jadi sakit hati, ya tak? Jadi ada perbahasan dekat sini. Baik. Kalaulah kita yakin waktu azan berkumandang tu subuh belum masuk. Kita yakin ni, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak akan dapat dihancurkan dengan semata-mata kita was-was ataupun syak. Dan masing-masing beramal dengan keyakinan masing-masing. Bila dengar azan aja, muazzin ni awalnya azan. Rasanya dia tak awal datang ni. Ada setengah tempat. Zaman-zaman dulu muazzin dia azan awal supaya berhati-hati semua masyarakat yang dengar azan dia berhenti cepat padahal belum masuk waktu subuh lagi. Yang ni satu sikap yang tercela yang bukan menjadi anjuran agama Islam dan mungkin boleh menyempitkan pengamalan umat Islam dan merasakan Islam itu agama yang sempit. Nabi sendiri pun ataupun agama itu sendiri memaklumkan kepada kita boleh makan selagi tak azan. Cuma bila azan itu kita keluarkan apa-apa yang ada dalam mulut. Baik, kalau seseorang yang dengar azan itu dia yakin belum masuk waktu, maka dia boleh meneruskan suapan tadi. Itu yang pertama, yang first, dia baru nak suap, dia boleh teruskan. Itu yang pertamalah. Ini terjemahan daripada satu hadis yang Nabi kata maksudnya apabila tangan kamu memegang satu bekas, ada bekas di tangan kamu dan kemudian azan berkumandang, maka janganlah kamu letakkan bekas itu, makanan itu selagi kamu tidak menunaikan hajat daripada bekas minuman ataupun makanan tersebut. Maknanya bila azan berkumandang kemudian kita baru nak pegang cawan, jangan letakkan. Walaupun azan berkumandang, jangan letak selagi kita tak menunaikan hajat. Menunaikan hajat itu maknanya mengikut zahir hadis ini, kita boleh teruskan minum, menunaikan hajat kita. Kalau ada nasi, maka terus masukkan nasi dalam mulut. Kalau pegang cawan, terus masukkan air dalam mulut. Walaupun azan sedang berkumandang. Tapi dekat sini ada perbahasannya pula. Maksud azan itu ada yang mentafsirkan, pada zaman Nabi dulu kan ada dua azan. Satu azan Bilal bin Rabah, muazzin yang terkenal Rasulullah, dan satu lagi azan sahabat Nabi yang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi azan dua kali di setengah tempat untuk subuh. Ada azan yang beberapa minit ataupun mungkin dalam jarak setengah jam sebelum subuh. Jadi kalau azan ni berkumandang, baru nak suap makanan, tala je makanan tu sebab memang belum masuk waktu subuh. Tapi kalau azan yang kedua berkumandang, dah yakin masuk waktu subuh, maka ketika itu kita tidak boleh makan dan apa yang ada di dalam mulut kita wajib keluarkan. Kalau kita sengaja menelan, maka batal puasa. Habis Cik Man yang dalam kongkong, tak payah ambil pelocok jamban, yang itu rezeki kita sebab dia akan memudaratkan kita. Jadi ini perbahasan tentang hadis tersebut. Sebab kadang-kadang ada setengah tempat yang muazzin ataupun bilalnya sengaja azan awal. Alright, itu satu. Kemudian persoalan-persoalan yang lain berkenaan dengan puasa ialah Cik Man kalau terlupa, baik, soalan ni Cik Man jawab secara ringkas, terlupa tak sengaja maka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membatalkan puasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Kemudian dalam bulan puasa kita ada menghadiri semayang tarawih. Kalau tak buat semayang tarawih, adakah sah puasa? Semayang tarawih ataupun meninggalkan semayang tarawih tak ada kena-mengena untuk menentukan sah ataupun batalnya puasa. Sebab tarawih itu sendiri merupakan perkara yang sunat. Yang menjadi rukun kepada puasa ini ialah meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada mula terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Okey, soalan seterusnya. Cik Man, saya ada terbaca hadis yang menceritakan tentang fadilat kelebihan tarawih setiap malam. Malam pertama sekian, malam kedua sekian-sekian. Okey, untuk pengetahuan semua. Benda ni, soalan ni penting ya. Untuk pengetahuan semua, hadis yang menceritakan kelebihan semayang tarawih setiap malam tu, malam pertama sekian-sekian, malam kedua kelebihan sekian-sekian, malam ketiga sekian-sekian, itu adalah hadis palsu. Jadi tolong kepada netizen semua, tolong sebarkan kepada yang lain bahawa hadis ini tidak boleh disebarkan. Tolong sebarkan hadis ini hadis palsu. Bukan kita nak pergi sebar hadis palsu ni dan orang ingat hadis sahih. Sebab Nabi bagi ancaman kepada kita, kepada sesiapa yang menyebarkan hadis palsu bermakna menjual nama Nabi, mendusta atas nama Nabi. Nabi sebut dalam hadis sahih,
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku, dia kata aku cakap sedangkan aku tak pernah cakap, begitulah tafsirannya, maka sediakan tempatnya di dalam api neraka. Tapi kalau sampaikan hadis palsu kepada masyarakat untuk bagi tahu yang tu hadis palsu, itu yang sewajarnya. Sebab itu dalam langkah untuk berdakwah kepada masyarakat, tolong jangan sebarkan hadis ini adalah hadis palsu. Kena hati-hati ya. Jadi macam mana nak bagi semangat kepada orang kampung supaya datang tarawih kalau tak bagi tahu hadis palsu? Banyak kot hadis-hadis sahih yang Nabi bagi motivasi, yang bila kita dengar kita akan rasa semangat. Antara hadis sahih yang memberikan semangat untuk menghadiri tarawih, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang beriman, siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan, bangun dengan iman dan juga dengan keikhlasan. Pergi sembahyang tarawih kenapa, Dik? Pergi sembahyang tarawih sebab memang nak jumpa Allah dan rasa rindu nak sembahyang. Bukan sebab mak kata setiap tarawih akan bagi RM1. Kalau 10 rakaat 50 sen, 20 rakaat RM1. Tak. Maka imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi ini antara hadis sahih yang bagi motivasi. Okey, seterusnya ada soalan-soalan berkenaan Cik Man. Bila bulan puasa ni teringat dulu puasa dekat Mekah semua kan. Jadi kalau kat Mekah tu kan musim panas. Jadi macam mana Cik Man? Ada perbezaan. So yang ni soalan yang dikaitkan dengan Mekah. Bila kaitkan dengan Mekah pula, maka kita teringat satu lagi rukun Islam, iaitu menunaikan haji. Bila menunaikan haji ni memang memerlukan beberapa syarat, keperluan dan kemampuan. Maka Cik Man akan sambung selepas ini berkenaan dengan puasa, haji dan satu lagi rukun Islam yang 5, iaitu zakat. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai di blok yang terakhir dalam topik kita pada hari ini berkenaan dengan rukun-rukun Islam lah. Kita nak bincangkan pasal puasa, zakat dengan haji. Mungkin orang akan tanya, kenapalah Cik Man pergi anak tirikan zakat dengan haji? Tak, bukan begitu. Sebab puasa ni benda yang orang kata perkara yang sering diulang setiap tahun, dan haji itu kadang-kadang bukan semua orang buat, zakat pun bukan semua orang bayar, tapi benda itu menjadi rukun. Sebab tu kita nak tumpukan pada puasa, dan kita tetap ada ruang untuk kita refresh isu-isu yang berkenaan dengan puasa dan haji. Alright? Yeah. Kalau kita pergi bercuti dari negara kita ni tak puasa lagi, tapi sampai kat negara tu dah puasa. So kita kena puasa ke tak? Okey, soalan yang cantik daripada Ain tadi ya. Dia tanya, kita dekat satu tempat belum puasa lagi. Kemudian bila kita pergi tempat yang lain pula, negara tu dah puasa. Jadi adakah kita wajib berpuasa? Baik. Apakah syarat yang mewajibkan kita berpuasa? Bila kita nampak anak bulan. Jadi nampak anak bulan tu tempat kita berada. Di mana saja kita berada, di tempat itu kita nampak anak bulan, maka kita kena ikut sistem dan keadaan masyarakat di tempat itu. Sebagai contohnya lah, seseorang itu berpuasa 28 hari di UK. Kemudian dia balik Malaysia dah raya. Malaysia dah raya dah. Dia baru 28 hari. Jadi nak puasa ke hari pertama, disebabkan dia berada di Malaysia, dia kena ikut hukum ataupun situasi di Malaysia, maknanya dia tak boleh puasa sebab Malaysia dah raya. Mana boleh puasa 1 Syawal. Tapi masa dekat UK tu tadi, saya 28, sedangkan bulan Islam paling kurang 29. Selepas 1 Syawal, selepas berlalunya hari yang diharamkan berpuasa, maka ditambah satu lagi untuk mencukupkan lengkap 1 bulan Islam, iaitu 29. Sebab tadi dia balik tadi tak sempat nak buat 29 dekat Malaysia. Sebab hari yang ke-29 dia adalah hari pertama Malaysia raya. Jadi kita sambut raya dulu. Just relax. Tuhan dia faham situasi kita. Kita pun bukan sengaja. Baik. Kemudian Cik Man nak sebut dekat sini tentang 2 lagi rukun Islam yang kita jangan lupa, kita jangan pinggirkan, yang sentiasa ada dalam Quran. Allah kaitkan dengan sembahyang. Kemudian yang satu lagi tu kita kena buat perjalanan yang jauh. Baik, yang dikaitkan dengan sembahyang, ayat yang selalu masuk dengan sembahyang itu ialah berkenaan dengan zakat. Kalau korang baca ayat Quran, banyak korang jumpa wa aqimus solah wa atuz zakah. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi tunaikanlah solat dan bayar zakat. Dan tunaikanlah solat dan bayar zakat. Jadi apa maksud zakat ini? Zakat ini maksudnya adalah penyucian. Nak cuci apa Ustaz? Cuci harta. Dengan sabun? Tak. Cuci harta itu dengan kita bersedekah sebahagian daripada harta kita kepada orang yang
layak untuk menerima harta tersebut ataupun layak menerima zakat. Kalau kita katakan dalam perbahasan agama, asnaf ataupun golongan yang layak menerima zakat ada 8 orang, antaranya fakir, miskin, orang yang berhutang, ibnu sabil dan muallaf, orang yang diharapkan untuk masuk Islam ataupun kembali kepada agama fitrah. Nabi dulu ketika mengutuskan dia punya duta ke Yaman ataupun di dalam dakwah Nabi suruh orang mengucap ataupun beriman kepada Allah, kemudian mempercayai kenabiannya, kemudian melaksanakan solat. Selesai dia mengucap, selesai dia solat, dia boleh terima, maka ambillah harta daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Maka ini dinamakan zakat ataupun salah satu daripada konsep sedekah. Sebab dalam Islam, sedekah itu ada dua. Satu sedekah wajib yang kita panggil zakat dan satu lagi sedekah sunat yang kita bagi masuk duit dalam tabung. Selalunya hari Jumaat pergi semayang Jumaat, tabung pun lalu kita pun masuk duit. Yang tu bukan bayar zakat yang kita faham walaupun kita dah masuk duit, kewajipan kita untuk bayar zakat belum terlaksana lagi. Zakat ini berkaitan dengan harta kita. Dalam Quran Allah sebut tentang kelebihan orang yang bayar zakat, tanda orang yang beriman yang berjaya antaranya orang yang membayar zakat. Iaitu dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang beriman yang berjaya itu adalah orang yang membayar zakatnya. Walaupun sebahagian ulama mentafsirkan ayat ini walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menyucikan jiwanya. Apa yang penting, zakat itu membawa maksud penyucian, menyucikan harta dan menyucikan jiwa. Siapa yang membayar zakat, dia menyucikan harta, dalam waktu yang sama dia dikatakan menyucikan jiwa. Sebab apa pula cuci jiwa, Ustaz? Sebab dia sudi taat pada perintah Allah. Orang yang jiwa dia tak suci, dia tak akan bayar zakat. Degil, kotor, tak nak dengar perintah Allah. Tapi kalau dia bayar zakat, bermakna dia taat. Di samping dia menyucikan harta, dia juga menyucikan jiwanya kerana sudi patuh kepada perintah Allah. Jadi itu antara soalan-soalan yang Cik Man terima tentang zakat, dan dalilnya kita pun dah faham dalam Quran, kemudian daripada hadis Nabi, kisah Nabi dan sejarah pada zaman Nabi. Dulu ketika Nabi wafat, selepas Nabi wafat, ada di kalangan orang-orang yang masuk Islam ketika zaman Nabi, dia macam memberontak dan menafikan kewajipan berzakat. Maka ini diperangi oleh sahabat-sahabat selepas kewafatan Nabi untuk memperjuangkan supaya jangan sesekali mempertikaikan tentang kewajipan zakat. Kemudian soalan seterusnya, Cik Man, saya ada duit lebih selepas bayar zakat, adakah saya boleh menunaikan haji? Baik, kita masuk tentang topik haji sedikit, berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan haji. Secara umumnya haji adalah satu perjalanan suci untuk menuju ke Mekah bagi melaksanakan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Dan kemudian soalan seterusnya, Cik Man, apakah keistimewaan haji berbanding ibadah-ibadah ataupun rukun-rukun yang lain? Baik, cantik soalan ini. Adik-adik dan penonton-penonton sekalian, cuba tengok ya. Haji ni nak dibandingkan, compare dengan rukun yang lain, ada satu keistimewaan. Mengucap 2 kalimah syahadah boleh dekat mana-mana. Boleh mengucap dekat London, boleh mengucap dekat Sepanyol, boleh mengucap dekat Puchong. Semayang boleh semayang dekat Puchong, boleh semayang dekat Sepanyol. Bayar zakat boleh bayar zakat dekat Puchong, boleh bayar zakat dekat Sepanyol. Kemudian berpuasa boleh berpuasa dekat Puchong, boleh berpuasa dekat mana-mana yang kita nak. Tetapi keistimewaan haji yang tidak dikongsi dengan rukun-rukun dan ibadat yang lain, haji adalah satu perjalanan untuk menunaikan ibadah di satu tempat yang telah dikhususkan oleh Allah, iaitu di Mekah dengan rukun-rukun yang tertentu dan based on sejarah yang bermula pada zaman Nabi Ibrahim, anak beranaknya, maka muncullah daripada situ pengamalan-pengamalan haji. Inilah keistimewaan yang ada pada ibadah haji. Cik Man, siapakah yang diwajibkan untuk menunaikan haji? Itulah syarat wajib itu, dia seorang Muslim, kemudian dia berakal, dan antara syarat-syarat yang lain, dia berkemampuan, sihat tubuh badan dan ada kemudahan untuk melakukan perjalanan haji. Jadi sekian yang dapat Cik Man kongsikan pada penonton-penonton sekalian, sedikit sebanyak tentang puasa, panjang sikit sebab puasa ni banyak persoalannya, dan kemudian sedikit tentang haji dan juga zakat. InsyaAllah kita akan elaborate dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, memberikan penekanan pada haji dan zakat. Cik Man minta maaf di atas kekurangan ataupun mungkin ada terhad dalam penerangan beberapa topik yang tertentu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Korang tanya je, InsyaAllah Cik Man akan jawab. Jumpa lagi dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Assalamualaikum dan terima kasih.